اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 61. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat 58. Ayat 59. Ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Pengajarannya, haram menukar kalimah Allah. Haram menukar kalimah Allah atau mengubah maksudnya. Sesiapa yang menukarnya ataupun mengubah maksudnya, ia adalah orang yang zalim. Yang kedua, ihsan. Ihsan adalah sebab. Ihsan adalah sebab kepada bertambahnya ganjaran pahala dan rahmat Allah. Dalam ayat wasanazidul muhsinin. Yang ketiga, sesiapa yang melakukan kezaliman akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, ayat 60. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Pengajaran ayat 60. Pertama, dibolehkan untuk meminta apa-apa hajat termasuklah air, sebagaimana kaum Musa meminta air kepadanya.
Yang kedua, kewajipan manusia memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang boleh menunaikan hajat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah seorang nabi. Yang ketiga, Islam mensyaratkan berusaha sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah kepada Musa mengetuk batu dengan tongkatnya untuk mendapat air. Yang keempat, hati-hati Bani Israel lebih keras daripada batu. Kerana batu boleh mengeluarkan air, tetapi hati Bani Israel sedikit pun tidak mengalir air mata apabila mendengar ayat Allah. Yang keempat, lima, wajib bersyukur di atas setiap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, haram melakukan apa-apa kerosakan di atas muka bumi, kecuali kerosakan untuk membaiki. Haram melakukan kerosakan di atas muka bumi kecuali kerosakan dengan tujuan untuk membaiki. Okey, kita sambung. Ayat malam ni satu ayat tapi macam 5 ayat. Panjang. Ayat hari ini sambung kepada cerita Bani Israel yang mereka dihukum oleh Allah merayau-rayau di satu tempat kerana keingkaran mereka untuk mentaati perintah Allah, iaitu memasuki bumi Palestin. Dan Allah hukum mereka berada di satu tempat, tidak dapat keluar daripada tempat itu dalam kepanasan, tidak ada pokok, tidak ada rumah. Kemudian Allah bagi nikmat manna, salwa dan air. Okey, lepas tu apa berlaku? Allah kata wa iz qultum, dan ingatlah ketika mana qultum, kamu berkata. Kamu berkata, siapa yang berkata? Bani Israel zaman Nabi Musa. Tapi ayat ni turun kepada, jadi apa sebab Allah berkata
seolah yang berkata itu adalah Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Padahal mereka tak berkata apa pun. Sebab mereka berbangga dengan nenek moyang mereka, iaitu Yahudi di zaman Nabi Musa. Mereka setuju dengan segala perbuatan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Bila mereka berbangga dan mereka bersetuju, seolah yang berkata itu adalah mereka. Okey, dan ketika mana kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbir, sekali-kali tidak kami sabar. Allah nak bagi tahu ni perangai Bani Israel supaya kita mengambil pengajaran. Jangan jadi macam mereka. Siapa ada yang ada sifat seperti Bani Israel, kita menyerupai mereka. Apa sifat mereka? Lan nasbir, tak sabar. Jadi siapa dia tak sabar, dia menyerupai Bani Israel. Tak sabar dalam apa sajalah. Cuma dalam konteks ayat ni, mereka tak sabar atas apa ni? Ala ta'amin wahidin. Atas ta'am apa dah? Makanan. Wahidin yang satu. Makanan apa ni? Manna? Jadi berapa tu? Dua kan? Tapi dalam ayat ni makanan yang satu ataupun satu makanan. Jenis satu hidangan. Dia dua, man dengan salwa. Tapi bila dimakan benda yang sama, maka dikira satu. Kan? Pagi tom yam, tengah hari tom yam, minggu depan tom yam, bulan depan walaupun dalam tom yam tu ada sayur, ada sambal kan? Dikira satu. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, dia kata ta'amin wahidin, betul lah satu. Sebab mana apa dia? Ialah betul anugerah, makna asal. Tapi sebenarnya apa dia? Apa jadi makanan? Mana? Madu. Satu lagi, salwa, burun. Jadi makanannya burun, madunya madu minuman. Kan? Itu tafsiran yang kedua. Makanan yang satu iaitu salwa, mana tu adalah minuman. Okey. Jadi kami tak sabar. Allah nak jelaskan penyakit ni, penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit tak sabar. Dan dalam konteks cerita ni, tak sabar di atas apa? Nikmat yang Allah bagi tu terbaik tak? Ada lagi tak yang lebih baik daripada manna dan salwa? Tak ada. Salwa tu burung. Dan makanan yang paling lazat dalam syurga ialah daging burung. Tak ada yang lebih baik. Madu kan? Kita madu dengan kopi tongkat Ali, mana lebih sedap? Madu kan? Madu. Sebab itulah madu harga dia mahal. Dan sebab itulah kita makan sikit. Kenapa makan sikit? Sebab mahal lah. Kopi tongkat Ali 2-3 cawan sekali kan, sebab murah je. Jadi yang Allah bagi manna dan salwa sangat-sangat istimewa. Tiba-tiba dah terasa tak puas. Boring kan? Kita boring tak kalau walaupun KFC kan? Tapi setiap hari KFC, boring tak? Dia agak sempat berapa hari tu KFC? Sehari. Pagi makan KFC, tengah hari makan lagi tak KFC? Tak sampai sehari ya. Tak sampai sehari. Saya nak tanya, kenapa cepat puas? Walaupun makanan tu lazat. Ni penyakit ni. Dia tak cepat puas dan tak sabar. Itu penyakit. Jadi soalannya kenapa makanan yang sama cepat puas, boring, kenapa? Saya nak saya bandingkan. Nabi biasa tak 3 bulan dapur Nabi tak berasak kan? Nabi makan apa?
Kurma dengan jauh tak beza kurma dengan air dengan man dan salwa. Tapi Nabi sabar tak? Kurma dengan air 3 bulan. Nabi sabar tak? Pernah tak Nabi merungut? Ha? Jadi sekarang kenapa Nabi sabar? Kenapa Nabi tak boring? Kenapa Bani Israel makanan paling lazat tapi boring? Ha? Tak bersyukur. Tak bersyukur atas nikmat. Tak bersyukur atas? Kita ni, Atas nikmat yang telah Allah bagi. kita kalau makan makanan yang sama, boring kan? Jadi sama tak dengan Bani Israel? Ha? Nampak tak sama? Ha? Sama kan? Ni keturunan Bani Israel lah ni. Sebab itulah kita kalau tak ada bazar Ramadan macam dunia ni gelap je kan. Sebab kalau masak makanan yang sama kan, kita nak pelbagai. Itu penyakit tu. Jadi nak cari apa masalah kita ni? Kenapa Nabi tak boring? Padahal kurma air kan. Kita kalau minum kurma Itu dia mampu. apa dia? Itu je mampu. Sedap dia jawab kan. Tak, dia ada masalah. Ini Allah nak bagi tahu penyakit ni. Tak, cara kita berfikir. Kita sabar ataupun tak, boring ataupun tak, makanan yang sama adalah bergantung pada cara kita berfikir. Kita makan untuk apa? Kita makan untuk apa? Tak, kita makan untuk rasa sedap. Betul? Sebab tu bila makanan yang sama dah hilang rasa sedap. Betul kan? Maka kita pun boring. Nabi makan bukan nak sedap. Nabi makan nak ibadat. Bila cara Nabi berfikir, aku makan nak ibadat, Nabi tak tengok sedap ke tak. Yang penting mengenyangkan dan sihat. Maka dia tak kisah makanan yang sama. Boleh faham? Betul. Kalau kita, mindset kita, aku makan ni nak sihat untuk solat. Jadi kita tak kisah. Makan apa pun tak kisah. Sebab tujuan nak kenyang. Bukan nak sedap. Ya. Dah kenyang bukan mesti sedap. Betul tak? Kadang-kadang makan nasi ikan kering. Kenyang tak? Kenyang. Kadang-kadang lauk kambing bakar. Tapi tak kenyang juga. Berebut kan? Mindset kita tu. Jadi Bani Israel makan nak sedap. Sebab tu cepat boring. Nabi makan nak kenyang dan nak beribadat. Sebab tu apa-apa pun tak kisah. Air je lah. Bahkan satu masa Nabi balik rumah, Nabi tanya Aisyah, ada makanan tak? Aisyah kata tak ada. Nabi kata apa? Tak ada masalah langsung. Betul tak? Tak ada makanan boleh jadi satu ibadat. Kita makanan dah ada. Cuma sama masalah. Buka-buka saji. Ya Allah. Yang semalam. Kan? Tak ada lauk lain ke? Oh, masalah. Betul tak? Jadi kalau makan ni nak pelbagaikan. Nak puas. Tapi bila ibadat, dia tak nak pelbagai. Ibadat sama je. Lepas tu surah sama je. 3 kul je. Dia tak nak lauk surah-surah lain kan. Tapi kalau makan, nampak tak kita ni ada penyakit? Sebab itulah Allah sebut, bila makan, kalau Allah perintah orang beriman makan, Allah tak akan sebut sedap. Tapi bila Allah akan sebut makan dan rasalah sedap, bila tu? Syurga. Makan sedap ni di syurga je. Apa Allah kata? Kulu washrabu hani'an. Hani'an. Makan dan minumlah dengan rasa seronok. Dan Allah cakap apa pada Adam? Bila Allah kata pada Adam dan Hawa masuk syurga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan. Makalah kamu berdua ragadan dengan rasa seronok. Tapi di mana tu? Syurga.
Yang makan nak sedap ni siapa? Kalau makan je nak sedap, tak sedap je mengamuk. Tawar sikit je. Ha? Kenapa tawar hebat ni? Masih perak kan? Ha. Ada solat dia 5 tahun dah tawar hebat. Ha. Ha. Cuba buka surah ni. Surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 12. Kita ambil kat tengah tu. Wallazina kafaru yakuluna yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswal lahum. Cuba tengok. Allah kata apa? Wallazina kafaru, dan orang-orang kafir. Yatamatta'una, seronok. Yatamatta'una mana? Berseronok. Ini fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' menunjukkan apa? Orang kafir ni matlamat hidup dia nak sentiasa berseronok. Lepas seronok nak apa? Makan. Makan, seronok. Seronok, makan. Susah nak faham. Allah kata macam inilah. Kama ta'kulu al-an'am. Macam mana tu? Macam binatang ternak makan. Binatang ternak, dia hidup dia nak apa? Makan. Lepas makan, seronok berehat kan. Carilah makwa-pakwa kan. Lepas tu, lapar, makan lagi. Dia ada fikir tak masalah orang? Binatang ternak. Ada tak lembu lepas makan dia fikir kawan dia duduk sakit hospital? Tak ada. Jadi matlamat dia makan seronok. Makan seronok. Jadi orang kafir sama dengan tak ada beza. Kalau makan nak seronok, ini perangai orang kafir. Perangai Bani Israel. Orang Islam apa dia? Makan ibadat. Makan syukur. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu Surah Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kemudian washkuru lillah in kuntum iyyahu. Cuba tengok. Allah kata apa? Ya, ini Allah perintah pada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kulu, makanlah min tayyibat, dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami. Lepas makan Allah perintah apa? Washkuru. Ada tulis tak makan sampai seronok? Makan sampai puas? Tak ada. Lepas makan washkuru, bersyukur. Jadi orang beriman makan untuk bersyukur kepada Allah. Betul. Sebab itulah kalau kita macam kita pergi Mekah kan, kita buka puasa, kita ada kisah tak nak berbuka dengan apa? Tak ada kan? Sebab itulah kita makan ala qadar. Sebab matlamat kita bukan makan. Kan? Nak solat tarawih tu, kan? Sebab tu solat tarawih kita rasa khusyuk tak? Sebab kita makan untuk ibadat. Bila makan untuk ibadat, kita tak kisah apa-apa saja dan kita tak akan banyak. Sebab apa? Kalau makan banyak, mengganggu ibadat kita.
Tapi kalau makan fikir nak sedap. Bila fikir nak sedap, kita makan sikit ke banyak? Banyak. Bila makan banyak, mengganggu tak ibadat? Hari ni yang bila solat tarawih cari tiang ni. Lepas tu lepas 8 je, semua cabut balik. Kan? Oh, beza tu, beza. Juga surah Al-Mu'minun ayat 51. Cuba tengok. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayuhar rasul. Allah perintah pada rasul pula. Yang ini Allah perintah pada orang beriman. Apa perintah tu? Kulu minat tayyibat, kan? Sama. Lepas tu wa'malu salihah. Makan yang baik dan lepas tu buat apa? Sebab itulah Nabi, para sahabat tak kisah makan apa. Bahkan ahli sufah tu kadang-kadang tak makan. Pernah kita biasa dengar cerita ni. Nak tunjuk bagaimana Nabi dan para sahabat, dia tak kisah makan apa. Dia tak kisah ada makan ke tak ada. Yang paling dia kisah pada solat sempurna tak, khusyuk ke tak, dan bersyukur tak kepada Allah. Dia satu hari Nabi keluarkan tengah hari. Lepas tu jumpa Abu Bakar. Nabi pun tanya Abu Bakar, apa sebab kamu keluar tengah hari ni? Abu Bakar kata, aku keluar sebab lapar. Lapar menyebabkan dia keluar. Sebab duduk kat rumah, mana ada peti ais, kan? Kemudian bila keluar, Nabi jumpa tepi jalan. Kenapa jumpa tepi jalan? Kita kalau lapar, duduk tepi jalan ke duduk kedai mamak? Zaman Nabi mana ada kedai, kan? Jadi bila lapar, jalan je. Kemudian jumpa pula Umar. Nabi pun tanya, kenapa kamu keluar tengah hari ni? Umar kata, aku keluar sebab lapar. Nabi kata, aku pun keluar sebab sama dengan kamu keluar. Tiga-tiga orang ni keluar sebab lapar. Ni bukan sahabat biasa-biasa ni. Abu Bakar orang kaya, kan? Tapi lapar. Kita tak sekaya Abu Bakar, tapi tak pernah keluar rumah lapar. Kan? Itu nak topak tu. Kemudian Nabi kata, jom kita berjalan. Dia tak, sahabat yakin rezeki itu Allah dah tetapkan, tapi kena berjalan, kan? Allah kata apa? Famshu fi manakibiha wa kulu, berjalan je. Dia tak tahu rezeki di mana, dia berjalan. Sampai rumah orang Ansar, dia singgah. Tuan punya rumah tak ada, isteri dia kata, suami dia keluar, kan? Dia pergi hidang air. Lepas tu suami dia balik, sembelih kambing. Maka lepas tu Abu Bakar, Nabi dan Umar makan. Lepas makan, Nabi cakap apa? Dia cakap apa? Oh, tak puaslah makan, tak cukup. Tak. Nabi kata kepada Abu Bakar, Nabi bagi tazkirah. Nabi kata kepada Abu Bakar dan Umar, ingatlah, kita keluar dalam keadaan perut lapar. Dan Allah tetapkan rezeki kita di rumah Ansar. Dan lepas ni, Allah akan tanya kita satu persatu. Tentang apa? Tentang nikmat rezeki yang kita dapat tu. Apa kita buat selepas ni? Kita bersyukur tak kepada Allah? Kita semakin taat tak kepada Allah? Dan Nabi baca ayat, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ingatlah, kemudian latus'alunna, kamu semua akan disoal oleh Allah tentang na'im, nikmat sihat, nikmat dapat makan free di rumah sahabat. Semua kamu akan ditanya satu persatu. Ya Allah. Jadi dalam kepala Nabi dan para sahabat apa dia? Takut tak dapat rezeki ke? Takut kena soal? Jadi mereka tak dapat rezeki ke, susah ke, lapar, bukan masalah. Tapi masalah bila dapat rezeki, tambah nikmat, tambah soalan. Betul? Kita pula cara kita berfikir, kita takut pasal rezeki ke? Takut rezeki yang lepas pun kita belum bersyukur. Yang mana kita lebih takut?
Ni rezeki dah 50 tahun kita makan kan. Kita ada fikir tak? Ada rasa gerun tak? Ya Allah, aku nak jawab apa ni kalau Allah tanya? Makan tu tak bersyukur. Makan ni sedap tapi solat lambat juga. Makan sedap mahal tapi zikir pun tak khusyuk. Kita fikir tak? Ataupun kita fikir pula, besok nak makan apa pula ni? Lepas tu dapat minum awal pula. Oh, nasi kurma ni besok kan. Beza tak cara kita berfikir? Beza. Dia Bani Israel ni istimewa dia Allah turunkan manna dan salwa kan. Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad dengan sahabat mana lebih mulia? Ya betul. Tak, Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad mana lebih mulia? Kan? Sahabat Nabi jauh lebih mulia kan? Okey? Tapi sahabat Nabi lebih mulia daripada Bani Israel. Tapi Bani Israel yang kurang mulia Allah bagi manna dan salwa. Tapi Nabi dan para sahabat pernah dalam peperangan Khandaq. Mereka kelaparan sampai masa nak gali parit tu mereka ikat perut, lapar. Kenapa Allah tak turun manna dan salwa masa tu pada Nabi dan sahabat? Kan? Nabi dan sahabat lebih utama diturunkan manna dan salwa daripada Bani Israel. Betul tak? Ini jenis degil keras kepala lawan Tuhan, Allah bagi manna. Yang Nabi sahabat ni korban segala-gala, ikat perut, tak ada manna dan salwa. Macam mana tu? Kalau kita duduk dekat tempat sahabat Nabi, lapar, lepas tu ikat batu, lepas tu bukan duduk tidur, gali parit pula. Lepas tu dengar cerita pula Bani Israel Allah turunkan manna dan salwa. Rasa apa? Rasa apa? Apa tak turun-turun? Jadi soalan kenapa Allah tak turun pada Nabi dan sahabat? Mereka lebih utama. Nikmat dunia tidak menentukan seseorang. Nikmat dunia macam mana? Allah bagi makan, minum. Kita kan kalau ada dua anak kan. Seorang anak baik dengan cakap kan. Seorang anak degil. Kita bagi manna dan salwa pada anak yang mana? Yang baik. Yang dengan cakap kan? Itu cara kita. Tapi cara Allah? Allah bagi mana? Manna dan salwa Allah bagi pada anak yang? Siapa lebih hadir? Kita ke Allah? Jangan tersilap jawab. Subhanallah. Pelik kan? Pelik kan? Jadi nak faham, kenapa Allah tak turun manna dan salwa pada Nabi? Yalah, jannah lagi besar. Bagilah juga sikit. Kalau tak banyak pun, kan? Allah nak bagi tahu sebenarnya bila Allah sayang pada seseorang, Allah buat apa? Uji apa? Uji senang ke susah? Susah. Lagi Allah sayang, lagi Allah bagi susah. Lagi Allah tak sayang, lagi Allah bagi senang. Kenapa? Lagi sayang Allah bagi susah. Bila orang tu bila susah baru dia ingat Allah, baru dia tawakal pada Allah, baru dia dekat dengan Allah. Jadi cara Allah nak orang yang dia sayang dekat dengan dia, Allah tarik kesenangan. Kalau bagi kemudahan, tengoklah jadi ni. Bersyukur tak? Tengok tu kami tak sabar dengan manna dan salwa. Okey, lepas tu dia minta pada Musa, fad'u. Maka berdoalah lana untuk kami kepada Rabbaka, Tuhan engkau. Tengok biadab
biadabnya Bani Israel. Dia hajat dia. Ya. Hajat dia. Dia tak dia boring dengan makanan tu. Mana dia yang tukar makanan kan? Okey? Hajat dia. Tapi dia suruh siapa berdoa? Kan? Dia suruh Musa berdoa untuk hajat dia. Satu. Yang kedua, dia suruh Musa pula berdoa kepada Tuhan engkau. Makna apa? Bukan Tuhan kami. Tapi dalam masa sama, dia yakin tak Tuhan Musa sahaja boleh perkenalkan hajat dia? Dia yakin tak? Lagi masalah. Dia yakin Tuhan tu saja boleh bagi, tapi dia tak mengaku Tuhan kami. Pelik tak? Oh, pelik. Kalau kamu tak mengaku Tuhan ni Tuhan kamu, mintalah pada Tuhan kamu. Betul tak? Mintalah pada berhala. Nak kata apa tu? Mereka ini yang tak beriman ke tak? Ha? Dengan Nabi Musa tu. Yang beriman lah ni. Beriman Ha. dengan Musa tapi Nah. tak mengaku. Ha. Adakah kafir yang sekarang karakter macam ni? Samalah. Yahudi ni dulu kini selama-lama sama je. Kan sebelum ni dia minta kan? Dia beriman dengan Musa. Sebelum ni dia minta apa? Dalam keadaan dia beriman, dia kata apa? Kami tak akan beriman dengan kau sehingga kami nampak Allah. Dalam keadaan dia beriman tu. Yang ni dia beriman ni. Buktinya apa? Dia tetap bersama Musa dan dia suruh Musa yang minta. Kalau dia tak beriman dengan Musa, dia tak cari Musa lah. Pelik tak? Allah nak bagi tu penyakit ni. Dia lawan Tuhan. Tapi bila nak ajak, dia yakin Tuhan yang dia lawan boleh bagi. Penyakit tu ada tak dalam Bani Melayu? Ada tak? Dia lawan Tuhan. Tapi bila ada masalah, dia minta Tuhan yang dia lawan tu. Ada? Macam mana tu? Bila tu? Di mana? Kadang-kadang dia tak solat. Bila dia sakit, dia suruh ustaz doa pada siapa? Makna masa tu dia yakin tak? Yang boleh sembuh Tuhan tu lah yang dia tak sembah tu. Betul tak? Sepatut bila dia tak solat, dia kata apa? Jangan cari Tuhan tu. Sebab Tuhan tu aku tak nak sembah. Cari Tuhan mana? Mana-mana je lah. Yang penting jangan cari Tuhan. Sebab kamu tak solat pun kat dia. Tapi last sekali dia cari juga kan? Betul tak? Kadang-kadang dia tak solat. Anak dia pun tak solat. Tapi bila anak dia nak exam besok, cari Tuhan mana? Yalah dia suruh ustaz doa. Tapi suruh ustaz doa pada Tuhan mana? Dia tak adalah teruk macam Bani Israel. Dia tak kata pada ustaz, ustaz tolong doa pada Tuhan ustaz. Beradaklah sikit, beradaklah. Tolong doa kepada Allah kan? Bani Israel tak kata Tuhan kami. Dia tak kata pada Allah, Tuhan engkau. Tengok punya biadabnya manusia dengan Allah. Tapi dalam masa sama, dia yakin Tuhan itulah boleh sempurnakan hajat dia. Nak kata apa ni? Bodoh, bengong, bangang. Kan? Pelik tak? Pelik. Tengok. Ni. Pengajaran. Dia, Musa ni adalah Nabi yang terbaik di kalangan Bani Israel. Nabi yang nombor 3 selepas Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim kan? Dan Nabi Ulul Azmi. Tapi tengoklah pengikut dia macam mana. Ini dia buat ni pada Musa, jarak jauh ke depan-depan? PJJ ke PJD? Cuba bayangkan kalau kita duduk tempat Musa. Cuba bayangkan, kita ni Nabi yang hebat, Nabi yang terbaik kan? Tapi pengikut kita punyalah degil, punyalah biadab. Kita boleh duduk lagi tak dengan pengikut macam ni? Sama ada kita belah ataupun kita bunuh dia kan? Ni tak guna hidup ni. Betul tak? Tapi Nabi Musa sabar. Sebab itulah bila Nabi Muhammad, Nabi kita SAW, ada satu ketika dia pertikaikan oleh orang Ansar. Nabi kata apa? Laqad uziya Musa katsira fasabara.
Bila Nabi Muhammad diuji, dia pun ingat kisah Musa. Nabi Musa banyak diuji. Dengan siapa? Kaum dia sendiri, bukan Firaun. Saya nak tanya, yang paling banyak menyakitkan Musa, Firaun ke Bani Israel? Bani Israel. Bani Israel. Firaun walaupun jahat, walaupun mengaku Tuhan, tapi dia ada jasa pada Musa. Apa jasanya? Dia membesarkan Musa, dia bagi makan pada Musa kan. Tak tahu Tengok dia doa apa? Dia suruh Musa berdoa. Doa pada Tuhan engkau supaya yukhrij. Dia mengeluarkan lana untuk kami. Biadab. Doa pada Tuhanku, Tuhan kamu supaya dia keluar untuk aku. Kedebel tak? Kedebel. Saya kata pada Azhar, bagi tahu pada bos kamu tu, bagi duit kat aku. Samsung tak? Mimma tumbitu. Supaya Tuhan keluarkan untuk kami mimma dari apa yang dikeluarkan ataupun ditumbuhkan oleh bumi. Min bakliha, dari bakliha apa dia? Bakliha sayur-sayur. Dia bakliha ni tumbuhan yang tidak ada batang. Tidak ada batang. Macam sayur lah. Sayur apa? Kangkung kan? Tak. Maksud batang keras ni. Macam batang pokok durian tu. Sayur. Lagi? Wakisaiha. Ni timun. Khiyar. Timun. Wafumiha dan bawang putih. Wa adasiha dan adas. Adas tahu tak? Kacang? Kacang panjang. Mana ada kacang panjang kat tanah Arab? Kacang dal. Kacang dal. Kacang dal. Wa basal dan bawang. Ini Allah nak beritahu penyakit ni. Satu, penyakit tak sabar. Jadi jenis tak sabar ni keturunan Bani Israel lah. Jadi bila suami kita cepat marah kata, abang ni keturunan Bani Israel ke? Kalau isteri tak sabar-sabar, kita kata, tengok IC. Satu, penyakit tak sabar. Yang kedua, penyakit biadab. Kurang ajar. Kan? Dia yakin Tuhan yang bagi, tapi dia tak sembah Tuhan yang dia yakin. Kan pelik tu. Yang ketiga, ni penyakit ketiga ni. Daripada manna dan salwa, makanan yang teristimewa. Tak payah bekerja, tak payah tanam, tak payah siram. Tiba-tiba dia minta yang apa penyakit tu? Apa penyakit? Tak, dia ada masalah kat sini. Ada satu orang terputus. Manusia ni Allah nak beritahu, bila dah duduk tempat selesa, tiba-tiba dia minta duduk tempat yang tak selesa, dia ada masalah. Tengah-tengah makan makanan yang lazat, tiba-tiba dia minta makanan yang tak lazat, dia memang ada masalah. Tengah-tengah duduk dalam bilik aircon, dia rasa nak duduk tengah panas lah. Itu ada masalah ni, otak tak betul. Boleh faham? Jadi makanan bawang kan. Bawang tu masa satu tak sedap. Bawang nak padan dengan madu kan. Tak, ini dia kena bercucuk tanam lah. Satu benda ni tak sedap dibanding dengan madu dengan burung. Yang kedua, penat, kena usaha, kena tanam, kena siram, kena tunggu.
Yang mana ada salwa, turun. Pagi-pagi turun, ambil makan terus. Tak payah tanam, tak payah masak. Makna Allah nak beritahu otak manusia sampai situ tak dah. Memang teruk lah. Ni, ini ada makanan yang sedap, daging bakar kan. Ini ada makanan yang basi. Dia ambil makanan yang basi. Apa tu makna? Gila, memang gila. Dan juga boleh dikiaskan. Kias, dia ada benda halal. Tapi dia tinggal halal, dia ambil benda haram. Sama dengan Bani Israel. Banyak tak macam tu? Banyak kan? Contoh? Minuman halal banyak kan? Murah pula tu, sedap. Tapi dia beli yang mahal dan haram. Ini otak tak betul. Isteri ada, tapi pergi berzina. Tak betul. Dan termasuklah orang yang dia buat amalan tak sunnah, buat amalan bid'ah. Dan satu lagi, dia tahu dah, ia ni sunnah. Dia tahu. Saya tahu benda tu sunnah. Tiba-tiba, dia tak buat juga yang sunnah, dia buat benda. Sama dengan Bani Israel. Sama dengan Bani Israel. Sebab apa? Sebab amalan sunnah dengan amalan tak sunnah, boleh dibanding ke tak? Tak boleh dibandingkan. Sebab itulah seorang ulama kata, kalau kita beramal dengan amalan tak sunnah, sebab kita tak tahu dalil. Okey? Tak apa, dimaafkan. Tiba-tiba diberitahu, yang ni sahih. Dalilnya sekian. Depan mata dia. Dia tolak juga. Dia umpama apa? Dia ada makanan yang boleh, yang basi. Yang ni makanan yang sihat, dia ambil makanan yang basi. Dalam keadaan ada pilihan. Tak ada pilihan, tak apa, dimaafkan. Darurah. Kan? Sebab dia tak tahu yang sahih. Maka dia buatlah bid'ah. Okey, tak apa. Sebab darurah. Sekarang dah tahu, dah ada depan mata dia, maka dia adalah seperti Bani Israel. Boleh? Ini ada Quran. Ini ada game. Dia pilih game. Sama tak? Sama ke tak? Susah nak jawab. Ya, Tengah-tengah baca Quran, dengar call kan? Dia tutup Quran, buka call. Sama tak? Cuba buka surah Az-Zumar ayat 18. Surah Az-Zumar ayat 18. Lepas tu? Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Okey. Tengok. Allah kata apa? Allazina, orang-orang yang yastami'una, mereka mendengar. Mendengar apa? Al-qaul. Kata-kata. Bila dia dengar, apa berlaku selepas itu? Fayattabi'una ahsanah. Lalu dia ikut yang bukan baik. Yang terbaik. Ini pemikiran orang yang sihat. Bila dia dengar banyak, lepas tu dia pilih yang terbaik. Ini cara pemikiran sihat. Bani Israel tak, terbalik. Manna dan salwa dengan bawang. Yang mana terbaik? Tiba-tiba dia pilih bawang. Dia ada masalah mental. Lepas tu Allah kata apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa ni? Yang pilih yang dia hadis sahih dengan hadis dhaif. Mana yang terbaik? Sunnah dengan bid'ah, mana yang terbaik? Jadi Allah kata yang pilih terbaik itulah yang dapat hidayah. Dan itulah orang yang waras. Yang waras ialah pilih yang terbaik lah. Kan? Saya pun pelik lah. Saya pelik. Setengah masyarakat ni, bila kita cerita yang sahih, dia tolak.
Lagi teruk dia tolak, lepas tolak dia kata apa? Dia tuduh pula kita sesat. Pelik sungguh. Dia makanan, contohlah, dia makan makanan basi. Kita bawa KFC, dia kata kita sesat. Okey, kita sambung. Kemudian apa kata Musa? Bila pengikut dia minta yang kurang baik. Qal, dia berkata, atastabdiluna, adakah? Apa mana? Tastabdiluna. Adakah patut? Ini soalan ni nak mencela. Nabi Musa nak cela kaum dia yang fikiran dia dah macam tak betul lah. Dia kata apa? Adakah patut kamu menukar allazi yang huwa adna, ia lebih buruk. Adna ni lebih buruk. Billazi, dengan yang khair, ia terbaik. Apa yang menukar yang paling buruk? Apa dia? Yang paling teruk lah, apa dia? Bawang lah. Bawang, timun, bawang putih kan. Dengan benda yang lebih baik. Apa dia? Jadi soalan Nabi Musa ni soalan nak mencela lah. Peliklah kamu ni. Benda yang terbaik kamu tolak dan kamu ambil adna. Pelik. Mandan dan salwa tak payah bekerja keras kan. Keluar pagi ada. Yang ni kena cari tanah, kena tanam, kena siram. Tapi kamu pilih yang ni. Kan? Salat subuh tepi rumah 2 rakaat. Tapi kamu pilih panjat gunung 5 jam. Pelik sungguh. Bukan tak boleh panjat gunung, salat subuh dulu. Kemudian Musa kata lagi, bitu. Bitu apa? Turunlah oleh kamu Misra. Apa makna Misra? Dia bukan Mesir. Kalau Mesir dia tak boleh tanwin kalau kita belajar bahasa Arab. Dia Misra, dari atas je. Dia nama tempat tak boleh tanwin. Tak boleh Makkatun. Makkatan tak boleh. Nama negeri Jadi kalau dalam Al-Quran ni tanwin kan Misran, bukan negeri Mesir. Makna dia adalah mana-mana tempat. Mana-mana tempat. Fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kamu ma sa'altum, apa yang kamu minta. Apa maksud dia? Bani Israel minta apa? Bawang. Nabi Musa perkenan tak permintaan dia? Tak. Nabi Musa kata, kalau kamu nak bawang, nak tanam bawang, pergi cari sendirilah. Pergi cari tanah mana-mana tanamlah. Kenapa bengap sangat ni? Okey. Waduribat dan telah dia terjemah apa tu? Duribat. Timpa. Dan telah ditimpa alaihim, ke atas mereka, zillah, kehinaan, wal maskanah, dan maskanah daripada miskin, kefakiran. Maskanah daripada sukun. Sukun apa makna dia? Sukun, kalau sakinah, tenang. Jadi apa kaitan tenang dengan miskin?
Kaitannya orang miskin ni, sebab dia tak ada harta, dia tak boleh nak berjalan, dia duduk kat situ lah, sukun. Kan kebanyakan orang miskin duduk kat situ je. Mana ada orang miskin melancong? Kan, duduk pulau Megatu je. Maskana, miskin. Tengok Allah timpa musibah pada mereka. Musibah apa? Kehinaan. Yang kedua, miskin. Dia ada satu kaedah ulama kata apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah adalah mengikut jenis amalan seseorang. Okey, sekarang balasan Allah pada Bani Israel di sini apa dah? Kehinaan. Sesuai dengan amalan Bani Israel. Apa amalan dia? Itu amalan apa? Amalan orang hina. Bukan amalan orang mulia. Orang mulia, amalan dia apa dah? Nak menjadi lebih baik. Daripada rumah flat, nak pindah rumah teres kan? Daripada teres, nak pindah rumah banglo. Daripada banglo, nak pindah istana lah kan? Itu orang yang waras. Orang yang ada kemuliaan. Tapi daripada banglo, dia pindah nak duduk tepi jalan. Itu tak waras. Puahlah duduk dalam banglo, saya nak duduk bawah jambatan kan? Mana tak waras. Dia hina. Jadi bila dia menghina diri dia, Allah menghina dia. Okey. Jadi tak salah kita nak menjadi lebih baik kan? Tempat tinggal, kenderaan, makanan tak salah. Waba'uhu. Dan waba'u pada mereka kembali. Mereka kembali bighadabin dengan kemurkaan Allah. Dari Allah. Ada lagi musibah lebih besar daripada kemurkaan Allah? Tak ada. Mereka kembali ni ada pendapat mengatakan mereka kembali di akhirat besok kepada Allah membawa apa? Kemurkaan. Sebab tu Nabi kata, Allah bila sayang pada seseorang, Allah innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah sayang pada seseorang, Allah uji. Lepas ujian tu apa berlaku? Faman radiya falahu ridha. Siapa redha dengan ujian, dia dapat apa? Redha Allah. Besar tu nilai dia. Tapi susah. Apa dia? Kena redha semua yang Allah takdirkan. Dan faman sakhita falahu as-sakhtu. Siapa yang marah dengan takdir Allah, dia dapat kemurkaan Allah. Ini Bani Israel ini setuju tak dengan takdir Allah? Tak. Walaupun yang Allah bagi dah terbaik, dia tak setuju juga. Dan lagi teruk, dia nak yang lagi teruk. Kan? Zalika, yang demikian itu. Sebab itulah maghdub, ghadab ni yang kita baca dalam surah Fatihah. Apa dia? Siapa tu? Al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai. Inilah Bani Israel. Demikian itu bahawa sesungguhnya mereka adalah mereka yakfurun, kufur. Kufur dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? 2. Yang pertama Kauniyah. Yang kedua Syar'iyah. Dia orang Bani Israel ke orang kafir, biasa dia kufur dengan ayat Allah kauniyah ke, syar'iyah ke, ataupun dua-dua? Biasanya syar'iyah. Pasal kauniyah ni biasalah, bukan semua. Biasa dia tak kufur. Sebab tu bila dia tanya siapa cipta langit, dia kata Allah, dia tak kufur. Tapi yang banyak mereka kufur ialah ayat Allah syar'iyah. Yahudi ni banyak kufur dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi siapa yang kufur kepada ayat Allah, dia menyerupai Yahudi. Dan apa lagi perangai Yahudi? Wa yaqtuluna, dan bukan telah ni. Yaqtulu bermakna fa'il mudhari', sentiasa. Orang Yahudi ni terkenal dengan
suka membunuh Nabi. Diceritakan dalam satu masa pernah mereka bunuh 70 Nabi dalam satu masa. Dan antara Nabi yang dibunuh yang disebut dalam sejarah, siapa dia? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang ada dia gergaji sampai terbelah. Inilah kerja siapa ni? Yahudi. Mereka sentiasa membunuh. Dan antara Nabi yang mereka cuba nak bunuh tapi gagal. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bighairil haq, tanpa hak. Apa makna tanpa hak? Maknanya mereka bunuh Nabi tanpa sebab. Tapi kalau ada sebab, boleh bunuh tak? Ha? Tak, ini Nabi. Dan orang, boleh tak kita bunuh tanpa sebab? Tak boleh. Tapi kalau ada sebab, boleh bunuh tak? Contoh, orang yang berzina kan, kalau dia dah berkahwin, hukum dia boleh bunuh. Itu bunuh dengan bersebab. Murtad, boleh bunuh kan? Okey, itu orang biasa. Tapi Nabi ni, boleh tak bunuh kalau ada sebab? Tak boleh kan? Tapi kenapa Allah kata mereka bunuh Nabi tanpa sebab? Seolah kalau ada sebab boleh bunuh. Boleh faham? Jawapannya. Dia ulama ahli tafsir mengatakan ini sebagai simbolik je. Tak mungkin mereka bunuh Nabi bersebab. Tak mungkin, mustahil. Okey? Tapi Allah nak bagi tahu mereka ni bunuh, teruknya mereka bunuh Nabi walaupun tak ada sebab apa-apa pun mereka bunuh juga. Menunjukkan apa? Bani Israel ni memang bangsa yang jahat. Kebanyakan mereka, majoritinya memang jahat. Kemudian Allah kata, zalika, demikian itulah bima asau, disebabkan mereka asau apa dia? Mereka derhaka ataupun melakukan maksiat. Derhaka wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka melampaui batas. Okey, apa beza ni? Asau dengan ya'tadun, apa beza? Apa beza? Okey, ada berbagai tafsiran. Pertama, asau ni mereka derhaka pada Allah. Ya'tadun, mereka melampaui hak manusia. Yang ni dengan Allah, yang ni dengan manusia. Itu satu. Yang kedua, asau ni mereka tinggal perkara wajib. Ya'tadun, mereka langgar perkara haram. Boleh faham? Jadi asau ni mereka tak solat contoh. Ya'tadun, mereka mengumpat. Dan tafsir yang ketiga terbalik. Yang ni langgar benda haram, yang ni tidak buat benda yang wajib. Okey? Jadi berapa sifat orang munafik orang Bani Israel? Berapa ni? Kufur ayat Allah. Satu. Yang kedua, bunuh Nabi. Yang ketiga, suka buat maksiat. Yang keempat, suka melampau, ambil hak orang. Okey, boleh? Banyak pengajaran dalam satu ayat kan? Banyak. Semoga kita dijauhkan daripada sifat-sifat Bani Israel. Cuba sebut sifat Bani Israel dalam ni, ataupun penyakit manusia yang Allah nak rawat. Pertama, tak sabar. Yang kedua, makan nak sedap. Bukan tak boleh, tapi jangan jadikan itu matlamat. Yang suka pergi bazar Ramadan tu makan nak ibadat ke makan nak sedap? Beza kan? Beza kita. Kita kalau duduk kat rumah je, apa ada nasi
nasi satu lauk pun kita makan, percayalah, kita akan rasa puas. Sebab apa? Dalam kepala aku nak solat tarawih dengan khusyuk. Kita akan dapat khusyuk. Okey, yang ketiga, penyakit ketiga apa dia? Otak ada sewel lah sikit. Daripada elok dia nak minta yang lagi teruk. Kan? Ini ada tak dia pergi kedai dia tanya, bos ada tak roti yang dah expired? Masalah kan? Masalah. Okey, yang keempat. Nak kata apa? Bila dia minta, dia yakin Allah boleh perkenalkan hajat dia, mana dia percaya tak pada Allah. Tapi dia tak sembah. Nak kata apa tu? Percaya tapi tak sembah. Susah nak cakap. Macam ni lah. Anak dia kata bapak kan, ayah, saya memang percaya ayah memang satu saja ayah saya. Ayah yang membesarkan saya, tapi saya tak nak dengar cakap ayah. Pelik tak? Macam itulah. Bapa seronok tak dengar anak cakap macam tu? Kan dia bagi penampar. Apa lagi penyakit? Pengajaran. Allah akan balas manusia mengikut perbuatan dia. Kalau perbuatan dia hina diri dia sendiri kan. Daripada tempat yang elok, makanan yang elok, dia minta dia menghina diri, Allah akan hina dia. Okey. Kita tengok soalan. Zoom ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah makanan yang disebut tadi itu macam sayuran, timun, bawang putih, kacang jal dan bawang merah tu maknanya makanan yang tak elok ke Ustaz? Kalau yang saya faham, makanan tu sesuai, cuma maknanya Bani Israel ni minta yang kurang baik. Itu saja kan Ustaz? Tak, tengok apa yang Nabi Musa tegur mereka. Apa yang Nabi Musa tegur? Nabi Musa kata apa? Adakah patut kamu nak tukar yang lebih baik kepada yang kurang baik? Bukan tak elok. Satu. Yang kedua, menunjukkan kebodohan Bani Israel ialah daripada yang senang, tak payah buat apa-apa, dia pilih yang okey, saya nak bagi awak ni sayur, bawang. Oh, tak payah, saya nak tanam sendiri. Itu masalah no. Baik Ustaz. Okey. Ustaz, dalam surah Insan, ayat terakhir, rahmat. Ada doa ke berhenti seketika selepas tu habiskan ayat? Apa doa tu? Ayat terakhir rahmat. Surah Insan apa ayat terakhir? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Soalannya, ayat yang terakhir rahmat. Ada doa ke berhenti seketika? Tak ada. Tidak ada dalil yang sahih. Ustaz, apa maksud wasata dalam surah Baqarah ayat 143?
Wasata ni makna pertengahan. Pertengahan ulama bagi contoh. Pertengahan ialah ikut semua yang Nabi buat dan tinggal apa yang Nabi larang. Itu makna pertengahan. Jangan ikut lepas tu tambah. Ataupun ikut separuh. Itu bukan pertengahan. Saya bagi contoh kan. Kan ada 3 orang sahabat. 3 seorang sahabat bertanya pasal ibadat Nabi kepada Aisyah kan. Kan pasal puasa, solat malam, nikah kahwin kan. Kemudian 3 orang ni buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata aku nak solat malam dan tak nak tidur. Sebab apa? Dia pakai logik akal lah. Nabi ni tak ada dosa. Eloklah dia tidur dan nak solat. Aku ni banyak dosa. Patut jangan tidurlah, solat je. Itu bukan pertengahan. Pertengahan apa dia? Tidur dan solat. Tidur, solat. Seorang lagi dia kata apa? Aku tak nak kahwin lah. Nak fokus ibadat. Itu bukan pertengahan. Itu ekstrim, melampau. Pertengahan apa dia? Kahwin. Kahwin dan hidup macam biasa. Seorang lagi kata apa? Puasa dan tak nak. Itu melampau. Pertengahannya apa dia? Puasa Isnin Khamis. Kalau nak banyak lagi, puasa Nabi Daud. Selang sehari. Wallahu'alam. Dia ekstrim, melampau kan? Ekstrim, melampau. Kemudian pertengah. Satu lagi, bawah sekali. Dia panggil apa? Cuai. Aku nak solat 3 waktu je. Kan? Itu dia panggil ekstrim. Yang bukan ekstrim, dia panggil apa? Main-main lah. Ataupun cuai. Yang satu lagi, saya nak solat 7 waktu. Itu ekstrim. Apa maksud Yahudi dan Nasrani? Yahudi ada pendapat mengatakan berasal daripada salah satu nama anak Nabi Yaqub AS. Nama Yahuza. Yahuza. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, berasal daripada perkataan Hada, iaitu orang yang mendapat petunjuk. Bani Israel ini, Yahudi ini asalnya mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi Yahudi daripada Hada. Ada dalam Quran. Allazina hadu. Mereka yang mendapat petunjuk. Nasrani ada pendapat mengatakan daripada perkataan disandar kepada satu nama tempat yang bernama Nasrani. Disandar pada satu tempat yang bernama Nasrani. Saya tak pasti. Iraq ke mana, saya tak pasti. Ustaz, boleh jelas semua tak? Boleh jelas semula tak apa Wahabi? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Nak tanya Wahabi, tanyalah orang yang tuduh Wahabi. Dia lebih pakar. Saya tak tahu. Kalau nak tanya Quran, hadis, sunnah, insya-Allah saya boleh jawab. Nabi pesan apa dia? Aku tinggal pada kamu 2 perkara aja. Iaitu Quran dan hadis. Kalau kamu pegang 2 ni, Nabi kata tak akan sesat selama-lama. Jadi kadang-kadang yang dituduh Wahabi ni, mungkin kok sebab dia ikut Quran dan hadis. Kalau dia ikut Quran dan hadis, Nabi kata okey. Dia tak akan sesat kan? Wallahu'alam. Ustaz, kalau rasa was-was, puasa kita sah ataupun tidak, bolehkah kita buat puasa ganti? Tak, mana boleh was-was. Dah hafal perkara membatalkan puasa daripada sekolah rendah lagi. Kan? Kalau dia tahu perkara membatalkan puasa, jelaslah. Kalau tak buat perkara membatalkan puasa, makna tak batal lah. Kenapa was-was? Itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ayat Quran suruh tutup aurat. Surah An-Nur ada. An-Nur ayat berapa? 31. Surah Al-Ahzab ayat 59. Surah Al-Ahzab ayat 59.
Surah An-Nur ayat 31. Dan banyak lagi hadis. Sebenarnya pasal tutup aurat ni Quran pun ada, hadis pun ada dan ulama pun ijma' sepakat. Ada yang kata kalau dah tak ada nafsu tak payah tutup aurat, betul ke? Apa dia? Kalau tak ada? Dah tak ada nafsu tak payah tutup aurat, betul ke? Tak dengar suara. Kalau tak ada nafsu tak sekarang. Kalau Ustaz Zoom tak ada suara. Tak dengar suara? Okey ada. Dah dengar dah? Okey. Okey. Okey, pasal tutup aurat kan. Kalau tak ada nafsu tak payah tutup. Sebenar kita tutup ni untuk kita ke untuk orang? Kita tak ada nafsu tapi orang yang tengok ada nafsu tak? Cek tak, ambil temperature, awak ada nafsu tak? Tak, kita tutup nafsu, tutup aurat sebab Allah perintah supaya kita tutup. Kenapa? Sebab takut orang lain naik syahwat. Dan Allah tak kata tutup aurat kecuali bila orang yang tengok dah tak ada syahwat. Tak ada. Sami'na wa ata'na. Sebab itulah saya nak bagi contoh kan. Antara dua orang, dia taat perintah Allah. Dia taat perintah Allah dengan dia tahu sebabnya, hikmahnya. B, dia taat perintah Allah tanpa tahu apa sebab. Dia ikut je. Antara dua, yang mana yang mana paling mengabdikan diri kepada Allah? B. Yang kedua. Allah kata tutup je. Serah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak, Allah tak mungkin mendera kita. Biar Allah suruh tutup, mesti baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Wallahu a'lam. Bolehkah saya bergerak ke depan setapak untuk baca daripada masah Al-Quran semasa solat? Kemudian bergerak ke belakang setapak untuk rukuk dan sujud. Sebaik-baik jangan bergerak. Kalau kita nak baca satu page, satu rakaat kan, kita buka Quran kat depan, ada stand. Jadi satu page kita baca satu rakaat. Satu page lagi satu rakaat. Jadi tak payah belek. Dan bila tak payah belek tak perlu bergerak kan? Kalau tak jelas sebab Quran tak besar, beli yang besar. Ada Quran besar sekarang kan? Betul, kalau kita dah tak nampak jadi masalah. Kita dah akhir sekali menghilangkan kekhusyukan solat. Kita dah perhatikan, lepas tu bergerak pula. Elakkan. Lebih baik cari Quran yang besar. Ada yang besar? Masa bilakah perlunya sutra? Masa bila perlunya sutra? Sutra ni penghadangan. Masa bila? Iaitu bila kita solat seorang. Bila kita solat seorang. Solat fardu ke, solat sunat ke. Dan di masjid lah. Ataupun kalau di rumah, yang kita jangka ada orang lintas. Maka ketika itu, kena letak sutra. Tapi kalau kita solat berjemaah, di masjid, jangan letak sutra. Kalau semua letak sutra, jadi masalah. Dia bila solat berjemaah, orang boleh melintas di depan saf solat. Yang tak boleh bila solat berseorangan. Dan ketika itu kena ada sutra. Bila tak ada orang dalam masjid,
Tak ada orang dalam masjid, tak payah sutra. Sebab sutra nak menghalang orang. Jadi kalau orang tak ada, letak juga sutra. Malaikat tengok pun pelik ni. Mana? Ha? Tak, dia kata tak ada orang, dia seorang. Last. Orang terakhir. Sutra ni, Nabi kata, sesuatu yang nampak jelas lah. Dulu ada satu hadis Nabi letak, yang atas unta tu. Apa dia panggil? Pelapik. Sebab dulu dia musafir naik unta kan. Bila nak solat, dia ambil tu letak. Ataupun letak tongkat. Ataupun letak beg. Ataupun apa saja nampak. Jangan letak duit syilin 50 sen. Orang tak nampak kan. Letak handphone tak khusyuk. Nanti orang ambil nanti. Ustaz, cuba huraikan. Saya jadi bengong. Makin ramai sengaja meninggalkan solat tunai subuh. Kat mana ni? Saya tak tahu ni. Saya jadi bengong pula. Makin ramai sengaja meninggalkan solat tunai subuhnya. Ayatnya, seseorang yang banyak meninggalkan solat subuh dan dia ingin pemangkin untuk qada ke semua solat tersebut. Caranya, dia boleh qada solat subuh dan dengan mengikut imam solat tarawih sebanyak 20 rakaat sekurang-kurangnya 10 kali qada subuh telah selesai. Tak. Dia siapa tinggal solat dengan sengaja ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia kena qada. Dan qada tu ulama juga berbeza pendapat. Ada kata kena qada dan tak boleh solat sunat langsung. Ada kata boleh qada dan sambil tu boleh solat sunat. Pendapat kedua, dia tak perlu qada. Bila dia tinggal dengan sengaja, dia tak perlu qada. Bahkan kalau dia qada, solat qadanya tak diterima. Sebab apa? Tidak ada dalil. Yang ada dalil, solat qada ialah bila dia terlupa ataupun tertidur. Kalau dengan sengaja, pendapat kedua tak perlu qada. Jadi dia hanya perlu bertaubat dan solat sunat sebanyak yang mungkin, solat fardu dan solat sunat. Jadi terserah pada kita nak ambil pendapat yang mana. Adapun qada solat subuh dengan ikut imam solat tarawih tak ada dalil lah, tak ada dalil. Okey, cukup dulu. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.